Hai, Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, hari ini cikgu akan bincangkan dengan anda semua tentang respirasi dan fotosintesis. Okey, respirasi dan fotosintesis merupakan subtopik dalam bab 2 iaitu tentang sel sebagai unit asas kehidupan. Ini adalah checklist, okey. So checklist ini akan memberikan kita panduan akan apa yang akan kita pelajari sepanjang topik ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang respirasi sel, fotosintesis, perbezaan respirasi sel dengan fotosintesis dan perkaitan antara respirasi sel dan fotosintesis. Okey kelas, kita akan bincang apa yang dimaksudkan sebagai respirasi sel. Okey, respirasi sel ini, seperti yang anda pelajari pada sekolah rendah dahulu, dikatakan respirasi merupakan proses pernafasan saja kan. Tetapi sebenarnya, proses pernafasan ini melibatkan juga proses yang lain. So nama besarnya adalah respirasi. So respirasi ini terbagi kepada dua, iaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar termasuklah pernafasan, manakala respirasi dalam pula ialah respirasi sel ini. Mari kita tengok apa yang dimaksudkan sebagai respirasi sel. Kalau dalam proses respirasi sel ini, kita ada maksudnya, ini maksud dia. Maksud. Saya cikgu tulis. Tak apa lawa lah no. Iaitu tentang proses respirasi, proses pengoksidaan dan juga penguraian glukosa. So bermakna respirasi sel ini memerlukan glukosa dan juga oksigen. Apa yang kita akan dapat daripada proses respirasi sel? Kita akan dapat 3 bahan, iaitu kita akan dapat karbon dioksida, kita akan dapat air dan kita akan dapat tenaga. Boleh ingat respirasi itu apa? Respirasi sel ialah proses pengoksidaan dan penguraian glukosa. Next. Seterusnya, kita nak bincangkan tentang proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini melibatkan proses di mana hanya tumbuhan sahaja yang boleh membuat makanan. Macam mana tumbuhan membuat makanan? Dia perlukan 4 bahan. So kita perlukan air, bukan kita pokok. Karbon dioksida, tidak dinyatakan di sini, iaitu dengan bantuan cahaya dan juga klorofil. Supaya kita boleh hasilkan 2 bahan, iaitu oksigen dan juga glukosa. Kalau anda lihat pada gambar rajah ini, di mana cahaya matahari bersama dengan daun yang berwarna hijau. Kalau kita ingat balik bab sel, daun yang berwarna hijau itu mengandungi kloroplas. Bila dia dalam bentuk yang lebih kompleks adalah klorofil. Ingat, fotosintesis proses apa? Proses membuat makanan. Baik kelas, kita nak tengok ujian kehadiran kanji. So kita nak check. So sebenarnya glukosa yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau tadi itu, disimpan dalam bentuk kanji. So di mana agaknya kanji ini tersimpan dan bagaimana kita nak mengetahuinya? So yang pertama, caranya untuk kita menguji kehadiran kanji, kita mesti ambil daun yang berwarna hijau, dan kemudian kita akan didihkan di dalam air. Kita didihkan dan kemudian kita akan keluarkan daun yang telah dididihkan tu. Kenapa kita kena didihkan? Sebab kita nak matikan sel dan kita nak pecahkan dinding sel yang terdapat di dalam sel tumbuhan. So kita keluarkan dan kemudian kita akan masukkan dalam etanol. Di mana etanol ini mengandungi, atau bukan mengandungi, maafkan saya, sebenarnya etanol ini berfungsi untuk menyingkirkan warna hijau, iaitu klorofil yang ada pada daun tadi. So kita akan double boil dia
Dan bila kita akan lihatlah warna etanol itu akan berubah menjadi warna hijau. Sebab apa? Sebab klorofil yang ada pada daun tadi tu dah dikeluarkan. Okey, step yang ketiga, kita akan rendamkan air tadi. Kita akan rendamkan daun tadi di dalam, maknanya kita keluarkanlah daripada tabung uji tu. So daun tu pun akan kurang warna hijaunya dan kita akan rendam dalam air panas. Okey, tujuannya adalah untuk menyingkirkan alkohol dan kita nak lembutkan lagi daun tu. Okey, setelah itu step yang terakhir, barulah kita akan ambil daun tadi, kemudian kita akan titiskan dengan larutan iodin. Okey, larutan iodin pada mulanya berwarna kuning. Tetapi jika ada kanji, larutan iodin akan berubah menjadi warna biru gelap. Okey, kalau keadaan ini berlaku bermakna kanji memang ada di dalam daun yang kita ambil sebentar tadi. Okey, so itu adalah bagaimana kita hendak menguji kehadiran kanji. Okey, seterusnya, kita nak tengok apa perbandingan respirasi sel dan fotosintesis. Yang pertama, bahagian berlaku. Okey, kalau dalam sel, bagi respirasi sel, ianya berlaku di dalam mitokondria. Tetapi fotosintesis berlaku di dalam kloroplas. Okey, respirasi sel membebaskan tenaga. Tetapi fotosintesis menyerap tenaga. Dia serap tenaga apa? Tenaga matahari. Okey, seterusnya, bagi respirasi sel, ia menggunakan tenaga kimia dalam makanan, iaitu glukosa. Okey, tetapi fotosintesis menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Okey, seterusnya, kita ada pada organisma manakah berlakunya respirasi sel ini? Okey, respirasi sel berlaku pada manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Tetapi fotosintesis hanya berlaku kepada tumbuhan dan mikroorganisma. Okey, seterusnya bagi respirasi sel, ianya adalah satu proses di mana kita huraikan glukosa untuk hasilkan tenaga. Tetapi fotosintesis pula kita menghasilkan glukosa. Okey, kemudian bagi respirasi sel, kita tengok respirasi sel gunakan oksigen dan glukosa, tetapi fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen. Okey, respirasi sel adalah proses yang sentiasa berlaku, tetapi fotosintesis hanya berlaku jika ada cahaya. Okey, itulah 7 perbandingan antara respirasi sel dengan fotosintesis. Okey, seterusnya, kita akan lihat perkaitan antara respirasi sel dengan fotosintesis. Okey, di mana kalau anda lihat, diberikan kita gambar seorang lelaki dan juga zirafah serta tumbuhan hijau. Okey, bagi di sini adalah proses di mana berlakunya respirasi. Okey, ingat kembali, bila proses respirasi, kita akan gunakan glukosa dan juga oksigen. Jadi kita akan hasilkan apa? Kita akan hasilkan karbon dioksida, air, dan juga tenaga. Okey? Alright. So, bagi karbon dioksida dan air ni pula, adakah akan disia-siakan sepanjang penghasilannya? Tidak. Ianya akan digunakan kembali oleh tumbuhan hijau. Okey, untuk menjalankan fotosintesis, lalu akan menghasilkan semula glukosa dan oksigen yang amat diperlukan oleh hidupan seperti gambar zirafah, gambar lelaki ini dan juga tumbuhan hijau itu sendiri. Okey, so sehingga